بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan kuliah kita yang kita baca bersama-sama kitab Fathul Majid. Kitab Fathul Majid syarah kepada kitab Tauhid. Tetapi malam ni saya ambil sumber ataupun rujuk kepada kitab Al-Qaulul Mufid, ya. Sama juga syarah kepada kitab Tauhid. Cuma orang yang syarah tu berbeza. Jadi kita tengok kepada Qaulul Mufid pula dalam bab yang ke-16 yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bab Kitabut Tauhid, iaitu babus syafa'ah. Ya, bab membicarakan tentang syafa'ah, yakni bab yang berbicara tentang penjelasan tentang Al-Quran mensabitkan ataupun menetapkan bahawa adanya syafa'ah dan juga hakikatnya, ataupun syafa'ah yang dinafikan oleh Al-Quran itu sendiri. Sebab ada syafa'ah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, ada syafa'at yang Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Jadi sama-sama kita tengok dalam bab ini. Kata Syekh Salih Ibn Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata asy-syafa'atu fi kitabit tauhid li'anna al-musyrikin alladzina ya'buduna al-asnam yaqulun innaha syufa'a'u lahum indallah. Pengarang kitab dia menyebut ataupun dia menyusun bab syafaat dalam kitab tauhid ini. Apa kaitan syafaat dengan tauhid? Iaitu kerana orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, mereka berkata bahawa berhala-berhala tersebut adalah syufa'a'u lahum indallah, iaitu menjadi syafaat, memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu i'tikad mereka. Ketika mereka menyembah berhala, mereka menganggap bahawa berhala itu memberi manfaat kepada mereka dengan memberi syafaat untuk mereka di hari kiamat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mereka itu syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam doa dan juga minta perlindungan dan pertolongan dan sebagainya. Itu sifat orang musyrikin. Jadi Syekh dia bawa bab ini untuk menunjukkan bahawa syafaat ataupun menolak maksud syafaat yang dimaksudkan oleh kaum musyrikin tersebut. Mereka menyembah berhala itu, mereka menyangka bahawa dengan cara tersebut bahawa mereka membesar ataupun mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi hakikatnya mereka mengurangkan ataupun merendahkan martabat Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah Subhanahu wa taala mempunyai hukuman yang sempurna secara mutlak dan mempunyai kuasa mutlak secara sempurna. Tidak perlu kepada para syafaat, ya, perantaraan. Syafaat ni perantaraan di antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluk dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan innana na'buduhum liyakunu syufa'a'un lana indallah fayuqarribuna ila Allah. Kami menyembah berhala itu supaya berhala tersebut
menjadi syafaat bagi kami dan mendekatkan kami kepada Allah. Itu kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa di atas mereka dan mempunyai kekuatan yang kukuh di atas mereka. Dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla tak perlu pun pada golongan-golongan yang menjadikan berhala tersebut sebagai pemberi syafaat di sisi Allah untuk mereka. Dan cara mereka itu adalah kerana dengan kekurangan ataupun ceteknya ilmu mereka, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, ataupun ceteknya kekuatan mereka. Maka orang-orang di sini memberi maksud bahawa orang-orang berkuasa di atas muka bumi ini, ya betul, mereka memerlukan orang tengah jika nak melakukan sesuatu perkara, kerana makhluk ilmu dia tidak sempurna seperti mana Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tahu hal ehwal rakyatnya dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan cara, mereka menggunakan orang tengah. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak perlu. Allah mempunyai ilmu yang sempurna, kuasa yang sempurna, tidak perlu pada syafaat, ya, pada orang-orang tengah dan untuk memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, dia kata apa? Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, dia kata, "Thumma syafa'atu la yuradu biha ma'unatullah subhanahu wa ta'ala fi syai' mimma syufi'a fihi, fa hadza mumtani'un." Ya, fa hadza mumtani'un. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, dia kata tujuan untuk memberi syafaat itu, tujuan untuk adanya syafaat itu di sisi Allah Azza wa Jalla bukan kerana Allah memerlukan orang tengah tersebut, tetapi adanya yang pertama ada dua perkara. Pertama, ikramus syafi', kerana Allah nak inginkan memberi kemuliaan kepada orang yang nak memberi syafaat itu. Yang kedua, memberi manfaat kepada orang yang nak diberi syafaat nanti. Nanti kita tengok kupasan secara lanjut, ya. Baik. Seterusnya apa maksud syafaat? Yang kita duk bincang syafaat ni, apa maksud syafaat? Syafaat ni kata Syekh dalam bahasa Arab, ai ja'ala syai'i itsnaini. Syafaat ni menjadikan satu benda itu ada dua perkara, menjadikan dua, ataupun dia berlawanan dengan ganjil. Itu syafaat, dia ada itu syafaat tu. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Ya, wasyaf'i wal watr, di situ syafaat di situ adalah dengan ganjil, ataupun berdua ataupun satu, tunggal dan semua. Itu maksud syafaat dia. Jadi di segi istilah pula, at-tawassul lil ghairi bijalbil manfa'ah au daf'un mudirrah, iaitu syafaat di segi istilah pula adalah menjadikan perantaraan dengan yang lain untuk mendatangkan kemanfaatan, untuk mendatangkan manfaat ataupun faedah, ataupun menolak kemudaratan. Ya, menjadikan perantaraan antara seseorang dengan seseorang itu supaya mendatangkan manfaat ataupun menolak kemudaratan. Ya, mendatangkan manfaat, contohnya syafaat Nabi SAW untuk ahli syurga, untuk memudahkan masuk ke dalam syurga. Adapun menolak mudarat, contohnya syafaat Nabi SAW untuk orang yang berhak diazab dengan azab neraka, supaya dia tidak diazab dengan azab neraka. Sepatutnya dia kena azab, tetapi dengan syafaat Nabi SAW maka Allah Subhanahu wa taala lepaskan dia ataupun ampunkan dia. Itu maksudnya. Jadi berdasarkan tajuk ini, Asy-Syaikh dia bawa beberapa ayat, ya. Bawa beberapa ayat yang menunjukkan dalil adanya syafaat ataupun menafikan syafaat-syafaat yang difahami oleh kaum musyrikin, ya. Jadi maksudnya di sini ada syafaat yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan aturan ataupun dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dan juga syafaat yang Allah Subhanahu wa taala menolak dan menafikannya, ya. Yang pertama, dalil yang pertama iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Surah Al-An'am ayat 51. Kata Allah Azza wa Jalla, dan berilah peringatan kepada mereka dengan Al-Quran
berilah peringatan dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang takut pada hari yang dihimpunkan kepada Tuhan mereka. Sedangkan di sana tidak ada untuk mereka wali selain Allah Azza wa Jalla dan juga pemberi syafaat selain Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan mereka termasuk golongan yang bertakwa. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan dengan Al-Quran. Dan kepada siapa? Kepada orang yang beriman, alladzina yakhafun, yakni kepada orang yang beriman yang takut pada hari kiamat. Kerana hari kiamat itu akan dihimpunkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dan tidak ada lagi pembantu, penolong, pemberi penyelamat ataupun pemberi syafaat dan sebagainya selain Allah Azza wa Jalla. Yani selain Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini mahallus syahidnya iaitu dalil yang kukuh untuk berkaitan dengan bab ini ialah laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', iaitu tidak ada bagi mereka itu selain Allah Azza wa Jalla wali, yakni penolong, penyelamat, wala syafi', dan orang yang memberi syafaat. Ini bab berkaitan dengan bab syafaat. Begitu juga sama juga dengan firman Allah Azza wa Jalla, qul lillahi syafa'atu Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah Azza wa Jalla sahaja segala syafaat, segala bentuk syafaat itu hanya milik Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi tidak ada syafaat selain Allah Azza wa Jalla ataupun selain dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi syafaat bagi Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Maka kata Ibnu Abbas berkaitan ayat tadi, iaitu Ibnu Abbas dia kata apa? Alladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim, yakni orang-orang yang takut pada hari kiamat untuk dihimpunkan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Tuhan mereka itu, maka mereka adalah, yang dimaksudkan ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman sahaja yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada hari perhimpunan tu. Ya. Adapun Al-Fudail ibn Iyad dia kata apa? Laisa kullu khalqahu ataba innama ataba alladzina yaqilun. Yani dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mencela semua makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencela makhluk-makhluk yang mempunyai akal tetapi tidak beriman. Jadi firman Allah Azza wa Jalla, laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', tidak ada bagi mereka selain Allah Azza wa Jalla pembantu ataupun penyelamat, dan tidak ada orang yang memberi syafaat. Mudah-mudahan mereka bertakwa, iaitu orang yang melakukan amalan di atas dunia ini, satu amalan untuk Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka daripada azab kiamat. Yani daripada azab pada hari kiamat. Yani orang-orang yang beriman, la'allahum yattaqun, ini dengan peringatan tersebut mereka mendapat peringatan ataupun mendapat pengajaran, maka mereka melakukan amalan di atas dunia ini untuk menyelamatkan mereka daripada azab neraka Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Itu satu ayat. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahawa hanya milik Allah sahaja segala bentuk syafaat. Ya, segala bentuk syafaat. Syekh Saleh Al-Utsaimin dia kata apa? Para ulama membahagikan syafaat itu kepada dua bahagian yang utama. Bahagian yang pertama syafaat yang khusus, yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada banyak jenis. Jadi bahagian yang pertama, syafaat ada dua bahagian yang besar. Bahagian yang pertama adalah syafaat yang khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu syafaatul uzma, dinamakan sebagai syafaatul uzma, yang kita selalu berdoa innaka la tukhliful mi'ad pada hujung doa selepas azan tu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya, bangkitkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam maqam ataupun tempat yang
terpuji. Itu maqam yang uzma tu. Di sinilah yang dimaksudkan, yaitu maqam yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendapat memberi syafaat kepada umatnya di hari kiamat, di satu tempat yang uzma, yang besar, yang yaitu perhimpunan ataupun yang hari padang mahsyar, yang mana manusia dalam keadaan begitu sengsara, begitu tersiksa. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat izin daripada Allah Azza wa Jalla untuk memberi syafaat kepada umatnya. Disebabkan apa? Manusia ataupun umat manusia ni datang kepada setiap nabi. Hampir setiap nabi dia pergi. Yang pertama dia kata apa? Dia pergi kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia pergi kepada Nabi Adam alaihi salam, minta Nabi Adam untuk memberi syafaat supaya mudahkan perhitungan itu, kerana mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan seksa ketika itu, ya, berdiri lama dan sebagainya. Maka dia pergi kepada manusia, pergi kepada Nabi Adam alaihi salam dan menyebut tentang kelebihan-kelebihan Nabi Adam. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan tangan Allah Azza wa Jalla sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, dan antaranya lagi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan segala nama-nama di atas dunia ini kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka mereka kata, wahai Adam, berilah syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini beri syafaat. Maka Nabi Adam alaihi salam dia tolak. Dia tolak dengan sebab-sebab yang banyak yang disebutkan dalam hadis yang panjang. Kemudian bila tak dapat, maka mereka pergi lagi kepada nabi yang lain. Ya, manusia pergi lagi kepada nabi yang lain, iaitu pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka menyebutlah tentang kelebihan dan sifat-sifat yang mulia yang dikurniakan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Nuh alaihi salam, supaya Nabi Nuh alaihi salam dapat memberi syafaat dan sebagainya. Contohnya Nabi Nuh ini adalah rasul yang pertama yang diutus, ya. Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan disebut lagi banyak lagi Nabi Nuh alaihi salam ni mempunyai kelebihan yang tidak boleh dinafikan. Maka mereka menyebut antaranya Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama yang diutus kepada manusia, ya. Adapun Nabi Adam sebagai nabi, adapun rasul, para ulama menyebut tentang berdasarkan hadis ini adalah rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh juga menolak permintaan tersebut, ya, tidak boleh. Maka Nabi Nuh alaihi salam menolak. Mereka pun pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka mereka menyebut tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ibrahim juga menolak permintaan mereka, tak dapat memberi syafaat. Kemudian pergi kepada Nabi Musa alaihi salam, minta juga Nabi Musa alaihi salam untuk memberi syafaat. Maka Nabi Musa juga tolak, ya, tolak dengan sebab-sebab, dengan alasan-alasan kata pernah buat sekian dan sekian, ada kesalahan di sisi Allah Azza wa Jalla, tak layak. Sedangkan Allah ampunkan semua dosa mereka, tetapi dengan sifat berasa sangat malu di hadapan Allah Azza wa Jalla, mereka tolak permintaan mereka. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, adapun di sisi Nabi Isa tak menyebut bahawa saya ada masalah sekian-sekian, tak buat salah sekian, tak ada sebut, tak ada uzur. Tetapi Nabi Isa alaihi salam memberi isyarat, suruh pergi kepada nabi yang lebih mulia daripadanya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia kata apa? Nabi Isa kata apa? Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang hamba yang telah diampunkan dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Maka mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberi syafaat, ya, pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu jenis, ya, satu jenis yang syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua tadi apa? Syafaat yang pertama tadi adalah maqamul uzma, ya, tempat maqam yang terpuji tadi. Yang kedua, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli syurga, kepada ahli syurga yang dah layak masuk syurga, tetapi setelah setelah merentasi siratal mustaqim, setelah merentasi sirat tu, pintu syurga tak buka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu tersebut. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ketika mereka pergi sampai ke pintu syurga tu, pintu syurga belum buka lagi.
Sehinggalah datangnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bukakan pintu dan mereka pun masuk ke dalam syurga. Yang ketiga, syafaat yang ketiga adalah syafaat bagi orang yang kafir, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib, untuk diringankan azabnya. Ini khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun hanya dengan diringankan azab saja, bukan diselamatkan daripada azab. Ya, bukan diselamatkan daripada azab. Jadi jelas ya. Kemudian itu tiga jenis itu syafaat, jenis syafaat yang pertama. Adapun bahagian syafaat yang kedua pula, iaitu ada beberapa jenis juga, iaitu syafaat kepada semua umat orang-orang yang beriman, tak kira orang yang ahli tauhid dan orang yang bermaksiat dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak untuk memberi syafaat kepada mereka dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada orang yang layak dimasukkan ke dalam syurga, di dalam neraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan mereka dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti mana dia kata di sini, asy-syafa'atu fi man istahaqqa an-naru alla yadkhuluha wa hadhihi qad yustadallu 'alaiha biqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu syafaat kepada seseorang yang layak masuk neraka tetapi dapat diselamatkan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslim yamutu fayaqumu 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Yang ini syafaat di sini ialah syafaat kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain. Contohnya Nabi kata apa? Tidak ada seorang muslim yang mati, yang meninggal, kemudian disolat untuknya, jenazah untuknya itu 40 orang yang tidak bersyirik kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat dengan sebab mereka itu. Memberi syafaat, jadi selamat daripada azab neraka. Ini adalah syafaat sebelum masuknya neraka. Yang kedua, syafaat yang kedua setelah orang yang telah masuk neraka, fi man dakhalan nar, orang yang telah masuk neraka untuk diselamatkan daripada dibebaskan daripada neraka juga. Hadis ini kata Syekh banyak, hadis mutawatir, dan bersepakat ahli ilmu, ahli sunnah wal jamaah, melainkan dua golongan sahaja yang tidak bersetuju dengan pendapat kata orang yang dah masuk neraka dapat dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla balik, iaitu golongan Mu'tazilah dan juga Al-Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij mereka menganggap bahawa orang yang melakukan dosa besar adalah kafir dan mati kekal dalam neraka. Adapun ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahawa ahli maksiyah, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, yang layak untuk masuk neraka, yang pertama dia di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah nak ampunkan dosa dia, Allah ampunkan dan masukkan dia dalam syurga terus. Ataupun Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dalam neraka sehingga habisnya dosa dan Allah masukkan balik ke dalam syurga, ataupun masukkan balik dalam syurga dengan syafaat orang mukmin yang lain, ataupun dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang berhak untuk memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla melainkan dengan izinnya, melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi adapun syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin itu, yang disangka oleh golongan yang menyembah berhala itu, mereka menyangka bahawa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafaat kepada mereka. Itu adalah sangkaan yang batil, syafaat yang batil yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak memberi izin kepada seseorang untuk memberi syafaat melainkan dengan redha Allah Azza wa Jalla, dengan kebenaran Allah Azza wa Jalla, dan juga Allah Subhanahu wa taala terima orang yang nak diberi syafaat itu. Orang yang nak diberi syafaat juga mendapat keridhaan Allah Azza wa Jalla juga. Jadi syarat nak mendapat syafaat ni, yang pertama, orang yang memberi syafaat itu Allah izinkan, dan orang yang nak diberi syafaat itu Allah redha amalan dan perbuatannya, perkataan dan amalannya. Yani orang-orang yang ahli tauhid, bukan orang yang syirik. Orang yang melakukan syirik sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala tidak redha, maka dia tidak layak untuk mendapat syafaat. Ya, tidak layak mendapat
mendapat syafaat. Jadi ayat tadi jelas bahawa orang yang nak mendapat syafaat hanya dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan yang menerima syafaat juga dengan keredaan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga firman Allah Azza wa Jalla seterusnya. Allah kata apa? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Ya, wa kam min malakin fis samawati wal ard. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Surah An-Najm, iaitu berapa ramai, sangat banyak daripada kalangan malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah Azza wa Jalla di atas langit sana, mereka tidak mendapat syafaat. Ya, tidak mendapat syafaat daripada Allah, daripada sesiapa pun, min ba'di ay ya'zanallah, melainkan dengan setelah izin Allah Azza wa Jalla terhadap mereka dan kepada mereka sesiapa yang mereka sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala redha terhadap mereka. Jadi semuanya itu di atas keizinan Allah Azza wa Jalla. Jadi syarat untuk mendapat syafaat itu yang ada dua. Yang pertama al-iznu minallahi. Yang pertama mesti dengan izin kepada Allah. Orang yang nak memberi syafaat itu juga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa boleh berbicara di hadapan Allah melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang nak menerima syafaat itu juga mesti dengan redha Allah Azza wa Jalla, yang Allah benarkan untuk orang yang memberi syafaat itu bagi syafaat, untuk memberi syafaat kepadanya. Jadi ayat ini jelas, orang yang menyembah berhala ataupun melakukan perbuatan-perbuatan syirik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah amalan yang batil. Seperti mana dalam masyarakat kita sekarang ni ramai yang mana mereka menyembah kepada wali, orang-orang yang soleh. Mereka menganggap bahawa orang ini baik, ada kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla, maka kita ni tak sesuci mereka, kita kena melalui mereka. Maka itu adalah i'tikad yang batil yang kita perlu jauhi, bahawa syafaat itu adalah milik Allah Azza wa Jalla, dan kalau nak dapat syafaat ikut prosedur yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam berakidah, yakni akidahnya yang paling suci murni, maka Allah Subhanahu wa taala benarkan dan redha untuk dia mendapat syafaat. Tidak kira siapa pun, malaikat, orang soleh, para anbiya sekalipun, mereka tidak mampu memberi syafaat melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah nak beri izin itu ada syarat dia. Yang pertama, apabila Nabi SAW menceritakan tentang Nabi dapat beri syafaat sekian dan sekian, Abu Hurairah tanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berbahagia untuk mendapat syafaatmu? Kata Rasulullah SAW, iaitu barang siapa yang dia mengucap kalimah la ilaha illallah secara ikhlas daripada hatinya. Nabi SAW kata apa? Apabila Abu Hurairah bertanya siapa yang paling layak untuk mendapat syafaat Nabi SAW di hari kiamat, Nabi kata iaitu orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah paling ikhlas daripada hatinya, maka dia akan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Dan syafaat itu kita kena minta kepada Allah Azza wa Jalla, bukan minta kepada Nabi. Di dunia ini kita tak boleh pergi ke kubur Nabi SAW, kita minta wahai Muhammad sekian dan sekian, berilah syafaat sekian dan sekian. Itu tak boleh, kerana keizinan untuk memberi syafaat itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Jadi minta kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat syafaat Nabi SAW. Adapun kita memohon kepada Nabi SAW secara direct tentang syafaat itu, maka itu termasuk doa yang syirik, ya, doa yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti pada hari kiamat kita tak dapatlah syafaat tersebut. Antara banyak lagi cara-cara kita boleh mendapat syafaat, Nabi SAW menyebut bahawa orang yang paling banyak berselawat ke atas Nabi SAW, maka dia paling layak juga untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Baik. Kemudian Asy-Syaikh dia bawa lagi ayat, ya, ayat yang seterusnya. Dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirk wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka yang mendakwa, ya, yang mendakwa, allazina za'amtum, katakanlah kepada mereka, berdoalah kepada orang yang kamu mendakwa bahawa
ada di kalangan mereka itu selain Allah Azza wa Jalla, yang kamu berdoa itu selain Allah Azza wa Jalla itu, mereka itu sebenarnya la yamliku mithqala dzarrah, mereka tak memiliki apa pun walaupun sebesar biji zarrah, sama ada di langit ataupun di bumi. Dan wama lahum fihima min syirki, dan mereka itu bukan dengan Allah Azza wa Jalla ada gandingan, tak ada share, tak ada apa-apa, tak ada kaitan dengan Allah Azza wa Jalla pun kamu sembah mereka itu, ya, min syirk. Wama lahu minhum min zahir, dan Allah juga tidak minta bantuan kepada mereka pun, mereka tidak membantu Allah Azza wa Jalla dalam usaha menciptakan langit dan sebagainya, tak ada. Wala tanfa'u syafa'atu indahu, dan syafaat mereka juga tidak memberi manfaat di sisi Allah Azza wa Jalla, illa liman adzinalah, melainkan kepada sesiapa yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka yang duk berdoa kepada berhala tadi ni, berdoa kepada wali, berdoa kepada orang yang soleh yang telah mati untuk mendapatkan syafaat tu, Allah mencela mereka, katakanlah mereka yang kamu tengah mohon untuk mendapat syafaat dan sebagainya tu, mereka tak memiliki apa-apa pun, tak memiliki apa-apa, maksudnya tak layak untuk kamu memohon syafaat. Mereka bukan membantu Allah Azza wa Jalla dalam mencipta langit dan bumi. Mereka tak memiliki apa-apa sedikit pun walaupun sebesar biji zarrah, ya. Jadi tak layak untuk kamu meminta syafaat daripada mereka, kerana syafaat mereka tidak dapat memberi manfaat kepada kamu melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dia kata tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan segala pergantungan orang-orang musyrikin terhadap perkara tersebut semuanya. Dan orang yang musyrik, mereka mengambil bentuk ataupun objek untuk disembah itu, ya, kerana mereka menyangka bahawa perkara tersebut memberi manfaat. Perkara tersebut memberi manfaat, dan manfaat tersebut tidak berlaku pun pada mereka tersebut, kerana 4 perkara. Allah menolak 4 perkara. Yang pertama, malikun lima yuridu abidahu minhu, kerana Allah menafikan bahawa berhala-berhala tersebut tidak memiliki apa-apa kemampuan yang sepatutnya ada pada orang yang diminta tu. Contoh saya terangkan sini. Contohnya, kita nak minta seseorang bantu kita, mesti orang itu mampu, ada kemampuan untuk menyelamatkan kita, membantu kita, baru kita minta. Tapi yang ni orang itu tak mampu, diri dia sendiri pun nak tolong pun tak lepas, kita pergi minta dia, maka tak ada apa-apa hasil lah. Jadi hasil. Yang kedua, fa illam yakun malikan, kalau mereka ada sesuatu pun, ya, kana syarikan lil malik. Contohnya seperti mereka tak ada sesuatu, tapi mereka ada share dengan orang yang berkemampuan, maka Allah nafikan juga, dia juga tak mempunyai gandingan dengan Allah Azza wa Jalla, tak ada tolong Allah Azza wa Jalla, tak ada kaitan dengan Allah Azza wa Jalla, maka tak layak untuk diminta. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kata mereka juga bukan pembantu Allah, tak ada perantaraan dengan Allah Azza wa Jalla dengan mereka ni, maka tak patut kamu minta syafaat daripada mereka. Jadi Allah menolak semuanya, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan semua 4 perkara ini daripada mereka, daripada yang paling tinggi sehinggalah yang paling rendah, mereka tidak memiliki apa-apa. Jadi syafaat yang dituntut oleh kaum musyrikin itu, maka tidak ada manfaatnya bagi mereka di akhirat kelak. Dan Al-Quran banyak menyebut tentang ayat-ayat seperti ini. Ya, ayat seperti ini, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian Syekh dia bawa satu dalil lagi, iaitu dalil yang mana saya bacakan tadi itu, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa pada hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi sujud kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak memulakan untuk minta syafaat, terus minta syafaat, tidak, tetapi Nabi sujud dulu dan puji-pujian kepada Allah selayak dengan puji-pujian yang Allah miliki. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Maka Nabi pun angkat. Kemudian dia kata, waqul yusma, katakanlah apa yang kamu nak kata akan didengari. Wasal tu'ta,
dan mintalah apa yang kamu minta akan diberi, akan ditunaikan. Washfa' tu syaffa', dan berilah syafaat dan saya kamu akan dibenarkan untuk memberi syafaat. Maka dalam hadis ini jelas Nabi SAW cerita bahawa nak memberi syafaat itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nabi datang terus bukan minta syafaat terus, selamatkan ni tak. Tetapi Nabi SAW sujud kepada Allah Azza wa Jalla lama sehingga diperintahkan untuk angkat kepala, bangun daripada sujud, dan cakaplah apa yang nak cakap akan didengari, dan mohonlah apa yang nak dimohon akan diperkenankan, dan berilah syafaat akan dibenarkan untuk memberi syafaat. Kemudian Abu Hurairah kata apa? Man as'adun nasi bi syafa'atik. Siapakah yang paling bahagia untuk meraih syafaatmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kata apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, iaitu barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya. Ikhlas daripada hati ini syarat yang utama. Jadi syafaat yang diberikan kepada manusia ataupun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mereka yang ikhlas akidahnya dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan berlaku bagi sesiapa yang berlaku syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah hakikatnya. Syafaat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan hanya kepada orang ahli tauhid yang bebas daripada syirik dan yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas. Dan kita dah sebut dah macam mana tuntutan kalimah la ilaha illallah, bagaimana pelaksanaannya. Bukan hanya mengucap semata-mata, tetapi mesti melaksanakan rukun-rukun ataupun tuntutan-tuntutan kalimah tersebut, barulah layak untuk mendapat syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang dinafikan Al-Quran adalah syafaat golongan yang syirik, yang mana mereka menyembah berhala dan sebagainya, maka syafaat tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Wa syafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbahu, iaitu kata Nabi, syafaat aku ini adalah layak bagi sesiapa yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, yang mana dia membenarkan hati dia, membenarkan lidah yang mengucapnya, dan lidahnya membenarkan hati, lidahnya juga membenarkan hatinya. Maksudnya apa yang dia ucapkan itu benar daripada hatinya, dan hatinya juga disebabkan hatinya ada keimanan dan keyakinan, dia mengucap kalimah tersebut, bukan mengucap dengan lisan semata-mata dan hati tidak beriman. Itu antaranya. Kemudian Nabi SAW kata, likulli nabiyyin da'wah mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilah insyaallah man mata la yusyrik billahi syai'a. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, setiap nabi itu mempunyai satu doa yang mustajab, dan semua nabi mereka dah percepatkan doa tersebut, dah awal-awal dah mereka doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi aku sembunyikan doa tersebut sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat, dan ia akan berhasil, akan memiliki umat barang siapa, iaitu dengan izin Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Jadi orang yang layak untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat yang Nabi simpan untuk umatnya itu adalah mereka yang mengucap kalimah la ilaha, yang mati, yang tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas di sini, maka syafaat yang kita nak dapat itu mestilah dengan keizinan Allah dan syarat-syarat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hadis-hadis yang kita baca, iaitu terutamanya hadis Abu Hurairah, dia kata apa? Cuba perhatikan hadis, bagaimana sebahagian manusia dia menjadikan sebesar-besar asbab, sebesar-besar punca untuk mendapat syafaat itu, iaitu punca yang paling besar adalah membersihkan tauhid, dan memurnikan tauhid, sedangkan mereka melakukan perkara sebaliknya, iaitu dengan melakukan kesyirikan, dan mereka berharap untuk mendapat syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla dengan beribadah kepada wali-wali, beribadah kepada nabi, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada orang yang dah mati dan sebagainya. Maka bagaimana mungkin untuk mereka mendapat syafaat? Sedangkan
punca paling utama, paling besar untuk mendapat syafaat adalah memurnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang ingin mendapat syafaat, mereka melakukan perkara yang sebaliknya, iaitu mencemarkan tauhid dan merosakkan tauhid dengan melakukan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka sudah semestinya tidak akan dapat syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sebut dah tadi ada syafaat yang Syekh Saleh Al-Utsaimin dia sebut ada dua perkara, ya, syafaat yang dua bahagian. Bahagian yang pertama khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bahagian yang kedua adalah termasuk juga para golongan orang-orang yang beriman dengan doa-doa mereka. Antaranya syafaat yang kita boleh kata apa? Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang ibu bapa dia tiba-tiba dia dapat satu martabat yang tinggi di dalam syurga, maka dia bertanya, wahai Rasulullah, wahai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku dapat martabat yang tinggi sebegini? Maka kata Allah Azza wa Jalla, iaitu dengan doa anak-anak yang soleh, dengan doa anak-anak yang soleh. Maka itu antara syafaat bagi ahli yang duduk dalam syurga, daripada satu martabat ke martabat yang seterusnya yang lebih tinggi di dalam syurga tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, kita dah selesai bab syafaat secara ringkas, ya. Secara ringkas, syafaat adalah wujud, ya, adalah sabit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan sunnah yang dalil-dalil yang sahih, sabit. Tetapi untuk mendapat syafaat mestilah mengikut cara yang betul, yang digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, kerana yang berhak memberi syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan izin Allah sahaja untuk mendapatkan syafaat. Maka ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat syafaat. Syafaat sangat penting bagi kita, dan kita harap-harap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Kalau nak harapkan amalan kita tuan-tuan dan puan jauh sangat, tetapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah, maka perbanyakkan amal soleh. Yang paling penting ikhlaskan niat dan bersihkan akidah dan murnikan akidah, maka kita akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada masalah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya buka soalan kalau ada soalan berkaitan dengan apa yang kita belajar. Kita ada lagi 3 minit. Ada soalan berkaitan dengan syafaat? Kita sebut tadi bahawa orang golongan Mu'tazilah dan Khawarij, mereka menafikan, ya, syafaat untuk membebaskan orang daripada neraka ke syurga, iaitu mereka mengkafirkan sesiapa sahaja yang melakukan dosa besar, Mu'tazilah dan Khawarij. Adapun ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan, tetapi bukan bermaksud boleh kita buat maksiat, tak. Jangan salah faham, ya. Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla adalah dosa besar, ya. Contoh berzina, minum arak dan sebagainya, itu adalah dosa besar. Mengumpat dan sebagainya dosa besar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah dan Khawarij, mereka menganggap golongan ini adalah kafir, mati akan kekal dalam neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berpegang kepada pendapat tersebut, kita ni banyak ni, ya, terkeluar daripada agama Islam ni. Setiap hari mengumpat tentang orang ni, mengumpat dosa besar, tuan-tuan. Jadi golongan Mu'tazilah dan Khawarij menganggap orang yang melakukan dosa besar, apa sahaja dosa besar, kekal dalam neraka. Adapun ahli sunnah wal jamaah kata tidak. Mereka di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, dan semuanya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah akan mengadilinya, dengan seadil-adilnya. Jadi orang yang melakukan dosa besar ni, kalau Allah nak bebaskan terus, tak ada masalah. Allah masukkan mereka dalam syurga tanpa azab, tak ada masalah. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Ataupun Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka dan tidak kekal dalam neraka, akan masuk balik ke dalam syurga. Itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi sesiapa yang tidak melakukan syirik, tidak mati dalam keadaan syirik. Itu maksud yang Allah Subhanahu wa taala kata, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa-dosa syirik, ya, orang yang melakukan dosa syirik dengan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu perkara, tetapi Allah mengampunkan dosa selain syirik itu bagi sesiapa yang dia kehendaki. Jadi dosa selain syirik itu termasuk dosa besar, Allah boleh ampunkan, ya, ataupun Allah mengadilikan.
mengikut hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi apapun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat daripada azab neraka, walaupun sikit kita tak mau sentuh tuan-tuan. Azab neraka sangat dahsyat. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita selamat daripada azab dan memperolehi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Jadi itu saja daripada saya. Kalau tak ada soalan apa, saya minta maaf jika ada kekurangan ataupun terkasar bahasa. Mudah-mudahan apa yang kita belajar menguatkan akidah kita dan memurnikan tauhid kita, dan mudah-mudahan kita terlepas daripada golongan-golongan syirik dan ataupun yang melakukan amalan-amalan syirik. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.